2023 is going to be a platform where we begin to do that. And I'm so excited for what's going to happen next year, inshallah. For those who are loyal and true, will be rewarded with joy anew. Al-Abrar will be blessed indeed, with silken robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. لن ينال إنسان الجنة إلا من رحمة الله تقيد بنواهيه وأوامره افرحوا يا أبرار في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton kami di TV Al-Hijrah. Itu dia bacaan Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz Safri Muhammad Zain yang merupakan Ketua Bahagian Pendidikan dan Pembangunan dan Kawalan Kualiti. Kita nak berbicara apa untuk slot kali ini? Kita nak berbicara berkaitan dengan World Quran Convention. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Safri Muhammad Zain, merupakan Ketua Bahagian Pendidikan dan Pembangunan dan Kawalan Kualiti, dan juga bersama dengan Cik Fifi Nur Adila Muhammad Feroz, merupakan pengarah program World Quran Convention. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Datang hari ini, okey, semua perjalanan, tak ada masalah apa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dengar Ustaz sebut baca Quran, subhanallah. Rasa seronok bila dengar suara Ustaz merdu. Dengan sebab tu Quran ni kena dengar, Ustaz. Ya, kena Quran dengar. kena sentiasa dengar, dan tapi bukan dengar saja, Ustaz. Dengar, baca, faham, amal. Allahu Rabbi. Baik, kita nak bercerita berkaitan dengan Quran ni. World Quran Convention, kita nak mulakan dengan Cik Fifi dulu. Mungkin kita nak boleh cerita berkaitan dengan latar belakang World Quran Convention ini, dan kali ini dah berapa kali pelaksanaannya itu dilaksanakan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya World Quran Convention ini adalah tahun ini adalah pelaksanaan kali keempat, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentang Quran Hour, sebenarnya ini adalah salah satu program bawah Quran Hour. Setiap tahun kita pilih satu surah untuk dikempenkan. Kami pilih surah Al-Insan, yang mana surah Al-Insan itu kami dah bawa daripada World Quran Hour lagi. World Quran Hour kita bergerak kepada Malaysia Quran Hour, Arafah Quran Hour, dan ini adalah program penutup, iaitu grand finale kita, yang mana action mode dah. Action mode untuk kita habiskan tahun ni, untuk kita fokuskan kepada tahun depan ni, kita akan bawa surah Al-Jumu'ah lah. Dan setiap tahun tentang kempen yang kami bawakan tu, kita pilih different angle. Walaupun surah yang sama, tetapi daripada setiap event tu kita fokus kepada angle yang berbeza. Macam World Quran Hour, kita fokus kepada memanusiakan ummah secara umum. Dan bila kita bergerak kepada World Quran Convention ni, kita fokus kepada tema serve to be served. Nanti mungkin Ustaz boleh explain lah kenapa serve to be served tu, apa yang penting yang kita nak bawa tahun ni. Okey, insya-Allah. Masya-Allah. Maknanya ada matlamat lah, maknanya kita setiap tahun dan pelaksanaan yang dilakukan untuk World Quran Convention. Ustaz mungkin boleh cerita berkaitan dengan konten, naratif berkaitan dengan World Quran Convention tahun ini, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahun ini dalam program World Quran Convention ini kita bawa tema Save to be Served. Artinya kita beri, maka Allah Subhanahu wa taala beri. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Setiap kebaikan yang diberikan, maka Allah beri ganjaran juga kebaikan. Sebagaimana ayat yang kita baca sebentar di awal tadi, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan apa usaha kita di dunia. Jadi
tema kali ini adalah kita nak mengajak semua manusia, khususnya umat Islam, untuk kembali meneliti bagaimana konsep surah Al-Insan itu sendiri di antara surah yang disukai, dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda membaca pada pagi Jumaat pada rakaat yang kedua, Ustaz kan. Sebab apa? Nabi menginginkan manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nilai-nilai murni yang terdapat di dalam surah Al-Insan. Dan dalam surah Al-Insan itu juga Allah bercerita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang abrar, orang-orang yang melakukan kebaikan, khususnya orang yang memberi, maka Allah sendiri akan memberikan kepada mereka. Sebab apa mereka diberikan sesuatu nikmat yang amat hebat? Kerana mereka melakukan amal ibadah tu dengan penuh keikhlasan. Artinya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inilah yang kita nak angkat untuk tema tahun ini, supaya kita kembali kepada Al-Quran, sentiasa kita memberi kepada orang lain agar kita dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Saya ingat naratif ataupun konten dia sangat-sangat best untuk kita nak memahami, untuk kita nak dapat amalkan dalam kehidupan kita. Kita beri ikhlas, Allah akan bagi balik pada kita. Subhanallah. Betul. Kelainan yang mungkin kita nak tahu berkaitan dengan WQC tahun ini, dan bagaimana kalau penonton-penonton nak datang ke WQC, silakan. Okey, suka untuk saya kongsikan banyak kelainan yang kita bawakan daripada tahun lepas. Sebab salah satunya tahun ni Ustaz Norman Alihan sendiri adalah pengarah untuk program kita. Tahun lepas sebenarnya kita jemput Ustaz Norman adalah sebagai salah satu speaker, Ustaz. Jadi bila Ustaz Norman hadir sebagai speaker dan dia melihat World Quran Convention adalah satu program yang patut diteruskan, dan beliau sendiri offer diri untuk jadi director of this convention. Dan salah satu lagi bersempena juga dengan World Quran Convention ni, kami baru sahaja selesai lancarkan story writing competition based on surah Al-Insan, yang mana sebenarnya Ustaz Norman Alihan dia pilih satu surah pada surah Al-Insan, ayat 3 tu kita minta orang ramai untuk hasilkan story-story kreatif berdasarkan ayat tersebut. Dan alhamdulillah Ustaz, untuk pengetahuan semua juga, penyertaan untuk story writing competition ni masya-Allah sangat luar biasa. Submissionnya adalah sebanyak 882 submission daripada 69 buah negara. Dan setakat hari ini alhamdulillah, kemarin kami sudah ada pemenang, dan kita ada 3 pemenang, dan tempat pertama daripada Mesir dan 2-3 daripada Pakistan. Masya-Allah, kita lihat itu adalah satu perkara yang memberangsangkan, mana itu adalah salah satu usaha untuk kita membumikan Al-Quran sebenarnya dalam bentuk penulisan. Dan hasrat Ustaz Norman juga nanti, insya-Allah jika ada rezeki dan sebagainya, kita akan pilih story writing tersebut, kita hasilkan dalam bentuk filem, e-book dan sebagainya, untuk kita menarik lebih ramai orang mendekati Quran dengan secara kreatif. Itulah antara kelainannya. Dan tadi bagaimana orang ramai nak turut serta. Okey, untuk pengetahuan semua, tiket ke convention ni tahun ni kami sasarkan sebanyak 1,500, tapi alhamdulillah kami dapat penyertaan yang amat luar biasa, dan kita setakat pagi ni 1,600 lebih silap saya, dan kita alhamdulillah kita akan buka lagi up to 1,800. So mohon ramai-ramai kalau siapa-siapa nak bersama dengan kami, sebab kami hadirkan barisan panelis daripada 9 buah negara. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan nak bersama dengan kami, boleh layari kami punya website rasmi, official website worldquranconvention.com. Di situ tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pembelian tiket, dan juga segala info akan berada di situ, insya-Allah. Bila bermulanya World ni? Tarikh. Tarikh. Okey. World Quran Convention ni dia sebenarnya akan dijalankan pada Sabtu ni, 2 Disember, tak lama dah. Okay, Sabtu ni sahaja di Movenpick Hotel dan Convention Center KLIA, insya-Allah. Tak lama dah. Maknanya sikit lagi, beberapa hari saja lagi. Maknanya boleh kita daftar segeralah untuk dapatkan kita, untuk kita nak dapatkan manfaat daripada Al-Quran. Ustaz pun baca Quran tadi berkaitan dengan surah Al-Insan. Ustaz, motivasi berkaitan dengan surah Al-Insan ini, macam mana surah Al-Insan ini boleh memberikan motivasi kepada orang yang membacanya ataupun kepada manusia sendiri, Ustaz? Masya-Allah, ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk mukjizat yang teragung, ia adalah menunjukkan sesuatu, Allah nak beritahu kepada kita bahawasanya ada hikmah yang terkandung dalam surah Al-Insan. Kalau kita tanya juga kenapa Nabi SAW mencintai surah tersebut di antara surah yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Kerana dari dalam surah Insan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang sentiasa memberi, dan mereka yang sentiasa
mengharapkan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan adanya surah Al-Insan yang sebagaimana yang kita baca setiap Jumaat dan sebagainya, yang memberikan satu pelajaran untuk kita, khususnya yang kita tengok isu semasa sekarang ini kan, saudara kita di Palestin kan, apakah ini hari ini, sebab kita pun perlu memberikan kepada mereka. Disebabkan kita ada sifat untuk memberi tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita, akan reward kita nanti di akhirat nanti ataupun di syurga. Allah melayan kita dengan sebaik-baik mungkin. Sebab apa? Di dunia kita melakukan sesuatu perkara yang amat baik. Jadi surah Insan ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia. Kita dah manusia. Allah nak memberitahu kepada kita hendaklah jadi manusia yang bagaimana? Memberi kepada, untuk diri sendiri, kemudian untuk keluarga, untuk organisasi dan untuk ummah. Kita melakukan sesuatu perkara itu untuk diri kita dan seluruh umat Islam. Artinya melalui surah Insan adalah satu pengajaran yang amat hebat agar kita menjadi seorang yang terpuji di dunia dan terpuji di akhirat. Masya-Allah. Maknanya dah ada guideline Allah bagi untuk kita nak menjadi seorang hamba Allah yang taat dan beriman. Mungkin hujung sikit berkaitan dengan harapan penganjuran AWPC, silakan. Okey, harapan kami Ustaz untuk penganjuran World Quran Convention, harapnya ini akan menjadi sebuah gathering from Malaysia to the world, yang mana Ustaz alhamdulillah setakat sekarang penyertaan kita ada daripada 15 buah negara. Kita ada Australia, Belgium, Brunei, Kanada, Germany dan sebagainya. Dan sebenarnya dalam convention ini juga hasrat kami sebenarnya kami akan menghadirkan 500 yang Muslim leaders Ustaz. Maksudnya selain kita punya mass punya audience, kita juga hadirkan 500 yang Muslim leaders ni daripada universiti, underground community, golongan elit, yang mana kita kat situ dekat World Quran Convention nanti akan menjadi kickstart program untuk mereka, sebab mereka ni adalah pemimpin masa depan. So nanti selepas World Quran Convention kita akan susun modul bersama murabi mereka. Itulah harapan kami sebenarnya. Ini adalah bukan sekadar program yang kita hadir dan kita balik, sebenarnya adalah misi untuk kita membumikan Al-Quran kepada pelbagai lapisan masyarakat, insya-Allah. Masya-Allah, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Ni dia World #Quran Convention Surah Al-Insan, kita punya surah pilihan untuk tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadikan kita sebagai manusia yang bermotivasi ataupun hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fatih Ustaz Safri Muhammad Zain, merupakan Ketua Bahagian Pendidikan dan Pembangunan dan Kawalan Kualiti, dan juga Cik Fifi Nur Adila Muhammad Feiruz, merupakan pengarah program World #Quran Convention. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih. Baik, kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana, insya-Allah kita nak berhenti rehat sekali lagi. Jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum. Guidance is there to light the way to eternal happiness. And inshallah ta'ala, the Quran Convention 2023 is going to be a platform where we begin to do that. And I'm so excited for what's going to happen next year, inshallah. Without delay, for those who are loyal and true, will be rewarded with joy anew. Al-Abrar will be blessed indeed, with silken ropes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. لن ينال إنسان الجنة إلا من رحمة الله، تقيد بنواهيه وأوامره. افرحوا يا أبرار في الجنة.